Okey, sekejap. Okey. Baiklah. Jadi dalam contoh yang lepas, ada pelajar dah tanyalah, cikgu bila masa kita nak buat soalan, nak jawab soalan tu, nak cari limiting reactant. Biasanya kalau soalan yang melibatkan limiting reactant ni, dia akan beri awak mass ataupun mol kedua-dua reactant. Okay, so if you refer to this question, kalau you refer pada soalan ini, okay, given to you in one process, 124 gram aluminium are reacted with 601 gram iron trioxide. So you have the mass of both reactants. If you refer to the balance equation, the reactants are aluminium and iron trioxide. Okay, and the question is calculate the mass of aluminium oxide form. Okay, if you refer to the question ataupun balance equation, you nampak kat sini aluminium oxide is the product. So sekarang kita nak meramalkan berapa banyak product form in terms of mass, dalam bentuk mass. Okay, jadi in order to determine how many moles of product form, of course kita kena cari dulu mole of product form. Okay, dan maksudnya satu lagi kita akan refer juga balance equation ni. First of all, kalau you tengok guideline yang saya pernah beri sebelum ini, in order to determine the mole of product form, kita kena kira initial mole provided ataupun initial mole available. Okay, initial mole available itu adalah mole yang sebenar-benarnya yang diberikan kepada awak sebelum tindak balas bermula. Before the reaction start, how many grams you ada. Seolah-olahnya kita kena timbang dululah bahan itu. Okay, bagi mereka yang mungkin tak apa jelas lagi, 2 mole yang dekat equation ni, semua ni 1 mole ke, 2 mole ke, 3 mole ke daripada balance equation, itu hanyalah secara theoretically. Okay, theoretical sahaja. Okey, jadinya sekarang saya tak perlulah nak tunjukkan cari mol. Saya nak awak tanda jawapan awak. So first of all, please tengok dalam you punya ni ada mole of aluminium. Okey, mole of aluminium tu sepatutnya kita kena bahagikanlah mass dengan molar mass yang betul. Okey, suppose you will get around 4.593 mole aluminium. Saya tak tunjukkan jalan kerja sebab I'm sure pelajar memang kena buat benda ni. Okay, so kalau ada tandakan. Okay, followed by mole of iron trioxide. Okay, iron trioxide. Okay, so by using the correct molar mass, okay, suppose you will get the mole of iron trioxide around, lebih kurang, mole jangan round off awal Okay, 3.761 mole iron trioxide. Okay, so biasanya lah kalau dalam penandaan dua-dua mol ni betul baru kita dapat baru pelajar tu ataupun calon tu dapat 1 markah. Tapi yang ini sebab saya nak pastikan you buat, cari ada tak mol aluminium dan satu lagi reactant iron trioxide. Okay, so now you can see here. Okay, we have moles of both reactants. So in order to determine how many moles of the desired product form yang kita nak kira adalah mole of aluminium oxide ni. Ini yang dia tanya. Maksudnya kita tak payah sibuk-sibuk tengok iron tu. Okay, of course we have to use stoichiometrical relationship. Okay, mole to mole relationship. Tapi sekarang kita kena cari dulu limiting reactant. Okay, sebab kita kena berbalik kepada definition limiting reactant. Okay, somebody can give me the definition of limiting reactant. Tak kisahlah bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Apa yang you faham berkenaan limiting reactant? Ada seorang boleh bagi? Seorang respon? Atau tak, kalau tak saya sebut nama. Ni baru 41 orang ni. Ada lagi berapa orang tak masuk lagi ni? Okay. Limit the amount. Saya madam. Okay, Jad. Okay, apa? In a proper sentence. Siapa yang limit the amount tu? Siapa yang limit the amount? Tu access limiting reactant. So you have to start your sentence with reactant that apa? Reactant that limit okay, amount dia ada of dua. product. Okay, you Jad kata reactant that limit the amount of product form. Seorang lagi siapa tadi? Suci Saya madam. Suci you ada sebut apa tadi? Completely consume.
Okay, so actually both in the definition, both tu masih ada. Reactant that completely consume in the chemical reaction and limit the amount of product form. Okay, so ada dua definition apa dalam bila kita define limiting reactant, dua-dua perkara tu masih ada. Dia mestilah reactant yang completely consume ataupun use up first in the chemical reaction. Reactant yang akan habis dulu. Okay, kemudian dia juga akan menentukan how many moles of product form. Okay, jadi sekarang antara aluminium dengan iron trioxide ni, okay, siapa yang limiting reactant kita kena cari. And there are two methods. Sama ada you nak compare mole reactant ataupun mole dengan mole aluminium dengan mole aluminium oxide, mole iron trioxide dengan mole aluminium oxide. Terpulang pada awak. Tapi kalau saya kata saya sukakan comparison mole aluminium dengan reactant dengan reactant. Itu lebih tepat, lebih related dengan kita punya definition. Okay, so in order to determine the limiting reactant, kita kena refer kepada dia punya apa tu stoichiometry ataupun balance equation. Okay, let's say saya nak start dengan mole of aluminium. Okay, from the equation, okay, tengok pada equation. Bukan 2 mole. Okay, 2 mole. Sebab saya mulakan dengan aluminium. 2 mole aluminium. Okay, nak buat ayat boleh. Maksudnya you kata needs ataupun you tak nak buat ayat. You tak nak buat ayat, you buat macam ni lah. Pun boleh juga. Tanda equivalent tu, setara tu. Okay, 2 mole aluminium needs 1 mole iron trioxide. Salah aja pula. Tengok dah betul tapi nak tulis tu salah. Iron trioxide. Okay, so ini kena faham ini yang available, yang ada pada awak ataupun provided. Siapa masa kita buat pre-lab eksperimen 1 minggu lepas, kan awak nampak dalam video tu pensyarah yang buat eksperimen tu timbang bahan. Itulah sebenarnya kita kena buat sebelum kita buat eksperimen ini. Kita kena timbang. So you timbang, you dapat berapa. Inilah mole. So kalau you ada, if you have 4.593 mole aluminium, okay, you perlukan berapa banyak? Inilah yang kita kata perkadaran. Jadi saya tak nak mole aluminium, so I have to divide with 2 mole aluminium, okay, times 1 mole of iron trioxide. So nampak, mole of aluminium saya tak nak tengok pun sekarang. Saya dah tak nak cari. That's why the unit is cancelled out. Okay, somebody can give me how many moles of iron trioxide needed? Tekan calculator ataupun sebut je. Berdasarkan figure saya ni, nombor yang saya guna. Berapa? Dua point 2.6. Lebih kurang lah kan. Okay, saya ambil 2.2965. Okay, mole iron trioxide. Okay, iron trioxide. Iron trioxide is one of the reactant. Kita tengok, kita compare. Maksudnya kita perlukan berapa banyak iron trioxide tu. Okay, sekarang bila kita compare reactant, kita tak perlu buat compare satu lagi lah. Maksudnya you tak perlu buat satu lagi ayat untuk compare iron trioxide dengan aluminium pula. Okay, jadi daripada sini kita akan gunakan apa yang kita dapat ni. Okay, ini biasanya kena tunjuk. Ini memang kena tunjuk. Kena tunjuk. Ini dia akan cari. Jadi buat kerja jangan tak teratur lah. Okey, sekejap kelas saya kena tolak ke atas. Okey. Sekejap. Saya punya skrin satu lagi ni dia lambat appear. Sebab network kan. Network. Okey. Jadi sekarang apa yang kita boleh buat? You tengok mole of iron trioxide yang kita ada available berapa banyak? Yang kita ada available banyak ini. 3.761. Jadinya sekarang bila kita nak tentukan, kita kena compare tu dulu. So you tengok cukup ke tak cukup? Saya nak 2.2965 tapi saya ada 3.761 mole. Cukup ke tak cukup untuk iron trioxide? Anybody? Cukup. Cukup. Tak cukup. Cukup. You tengok, kita ada 3.761. Nak guna 2.2965. Cukup kan? Cukup. Jadi
Tulislah sikit reason ni. Biasa reason tu kita akan tengok juga. Tengoklah you nak buat ayat yang skematik ke tak. Ataupun you boleh tulis je mole iron 3 oxide needed. Berapa banyak needed? 2.2965 mole. Is less than mole of iron 3 oxide available. Kurang lah. Maksudnya kita perlukan sikit je. Berapa yang available? 3.761 mole. Okay. Barulah kita buat conclusion. Apa conclusion kita boleh buat kat sini kelas? Ayat bawah tu nak sambung apa? First, siapa limiting reactant? Aluminium. Yes, good. Aluminium is the limiting reactant. Dan siapa excess reactant? Walaupun soalan tak tanya, kita kena fikir benda ni. Excess reactant goes to? Ferrum 3 oxide. Iron, okay, ferrum ataupun iron 3 oxide. Yang penting adalah yang ini. Yang penting adalah yang ni. Limiting reactant ni yang penting. Unless soalan tu memang suruh cari pasal excess reactant lah. Okay, jadinya sekarang kita kena faham, okay, sebab saya kena terangkan juga ada pelajar tak faham. Yang excess reactant ni dia mesti leftover, dia mesti berlebihan di akhir tindak balas, dia ada baki. Limiting reactant ni, bila kita kata limiting reactant tu adalah reactant that use up first ataupun completely use up first in a chemical reaction and limit the amount of product form, confirm kita akan habis pakai. Kalau you tengok amount yang available tu berapa, amount yang available untuk aluminium 4.593. Memang kita akan guna sebanyak itu sehabis-habisnya. So bila 4.593 aluminium habis, maka reaction akan stop. Bila reaction stop, tindak balas further reaction tak boleh lagi berlaku. Jadi ketika itu produk kita aluminium oxide Al2O3 dah terhasil. You kena faham, dah terhasil. So bila reaction stop, berapa banyak dia terhasil? Yang itu yang kita kena kira. Jadi sekarang bila kita dah dapat siapa limiting reactant, kita sambung kerja kita sebab kita nak mencari apa tadi soalan dia? Mass of the aluminium form. So nak cari mass of aluminium form, kita kena relate dengan mole dulu. Okay, saya tak boleh nak tunjukkan tu, nanti makin kecil pula tulisan. Okay, awak tengok equation Okay, jadinya sekarang apa kita nak buat? By referring to the equation, gunakan maklumat limiting reactant ini untuk kita compare aluminium dengan iron 3 oxide. Okay, jadinya sekarang from the equation, okay, berapa mol aluminium? 2 mol kan? Betul tak? 2 mol aluminium produces how many mole of aluminium oxide class? Cuba tengok. 1. Isn't it? 1. 1. Okay, Yes. buat ayat ke, buat stoichiometry, perkadaran tu pun tak ada masalah. Produces 1 mole aluminium oxide. Okay, yang kat sini ni saya nak cakap kat sini ni biasa ramai calon silap. Ramai pelajar silap. Dia faham kita kena guna mol aluminium tapi dia guna bilangan mol yang salah. Nak buat ayat seterusnya ni, kita kena guna mol yang available. Okay, tengok mol available tadi berapa? Mol yang ada, provided to us. 4.593. Okay, jadi kalau saya ada, if I have, okay, 4.593 mol aluminium. Okay, dia akan produce berapa banyak aluminium oxide. Jadi perkadaran lagi lah kat sini. So divide by 2 mol aluminium metal ataupun aluminium solid times 1 mol aluminium oxide. Okay. So siapa yang salah ke, belum kira ke, kira sekarang yang dah buat tolong bagi respon untuk mol terlebih dahulu. How many moles? Aluminium oxide. 2.2963. 2.2 lebih kurang lah 96. Kalau saya guna figure ni nak 965 kot. Tapi depends pada mol awak. Mol awak tu. Jangan terlalu beza sangat. Mol siapa? Aluminium oxide. So tandakan mol ini ada dan jalan kerja ini ada. Okay, mesti ada. Apa yang saya tunjuk ni adalah benda yang memang pemeriksa cari dan of course you kena buat benda tu. Sebab kalau tak buat, macam mana you nak dapat jawapan? Okay, tapi tak settle lagi. Kenapa tak settle lagi kelas? Dia minta mass. Yes, so you have to determine the
mass of aluminium oxide form ataupun produce. Okay, so we have the mole 2.2965 mole times its molar mass. So the molar mass of aluminium oxide, you dah kira berapa? Kalau gunakan table yang saya bagi tu berapa? 102 Ya, madam. Okay, good. 102 gram per mole. So cancel mole and per mole, leaving the answer how many grams? 234.24. Okay, 234 point, lebih kurang lah Sekejap, dia lag pula. 0.24 Betul? 243. Lebih kurang lah. Jadi jawapan akhir, ingat jawapan akhir disebabkan soalan suruh cari mass, mesti ada unit. Tak ada unit, walaupun nombor kat depan tu betul tapi tak ada unit, salah. Okey, lepas tu jalan kerja ni memang kena tunjuk jugalah. Formula atau jalan kerja biasanya ada markah. Dia salah satu. Jadinya lagi satu saya nak bagi tahu, biasanya kita ni, pemeriksa ni, dia memang tengok jawapan akhir juga. Dia memang tengok jawapan akhir dulu. Tapi kalau cara pelajar tu dapatkan jawapan tu tak betul. Kebetulan jawapan akhir dia betul. Tapi cara kaedah dia guna tu salah konsep. Biasanya kita takkan bagi markah. Mungkin hanya daripada 3 markah, contohlah dapat 1 markah je, jawapan akhir terus tak dapat. Sebab kita tak boleh guna cara yang salah, konsep yang salah untuk dapatkan apa yang soalan nak. So mesti guna konsep yang betul. Jadi tolong tengok balik lah. Ni baru peringkat awal ni. Okey, ada soalan? Madam, Yes? kalau saya tak buat comparison yang first tadi, saya terus buat comparison antara aluminium dengan aluminium oxide sahaja, boleh ke? You compare reactant dengan produk. Yang tu, betul? Tapi kalau you buat reactant dengan produk, you kena buat 2. Sebab reactant kita ada 2 kan? Betul tak? Betul. Maksudnya, awak kena compare aluminium dengan aluminium oxide, iron 3 oxide dengan aluminium oxide. Betul? Saya buat comparison antara aluminium dengan aluminium oxide je. Tak boleh. Kalau kita nak tentukan, okey, dengar kelas, ni baguslah kawan awak tanya soalan ni. Kalau dia nak buat, okey, saya tunjuk satu cara. Okey, kawan awak buat, nak tentukan limiting reactant, dia guna kaedah compare reactant product. Okay, kalau kita nak compare reactant product, you boleh tengok you punya ni soalan. Kalau kita nak gunakan reactant product, kita kena buat, kalau ada 2 reactant, kita kena compare kedua-dua reactant itu dengan produk yang sama. Contoh kat sini, okay, satu lagi method other method. Okay, sorry. Ni yang saya ada tunjuk dalam video, other method. Okay, sebab mungkin ada pelajar guna cara ni. Kalau you nak compare reactant dengan produk, contoh you kata, saya nak compare lah aluminium dengan aluminium oxide. Okay, siapa tadi tu? Amirah Ya, saya, madam. Okay, so you berikan saya jawapan, contoh kat sini, therefore saya ada 4.593 mol aluminium, dia akan produce berapa banyak aluminium oxide? 2.2963. Okay. So macam mana pula kita boleh kata aluminium tu limiting reactant, jangan hanya membandingkan ni, sebab bila kita guna comparison reactant dengan produk, kita kena tengok reactant mana yang hasilkan produk yang paling sikit. Faham tak? Jadi sekarang reactant kita ada 2. Kita baru check untuk aluminium. So you kena buat satu lagi from the equation. Okay, 1 mole iron 2 oxide produces 1 mole of aluminium oxide. So if you have 2.2965, saya punya nombor ni lah aluminium oxide akan menghasilkan 2.2965 mol aluminium oxide. Kena buat dua ni sebab reaktor kita ada 2. Dan kita pilih produk yang sama. Sebab dalam equation tu produk ada 2 kan. Jadi kalau produk ada 2, kita kena pilih produk yang kita nak kira sajalah. Jadi sekarang you tengok, kalau aluminium dia hasilkan banyak ni. Kalau iron 3 oxide dia menghasilkan banyak ni. Okay, which reactant produces fewer moles of product? Aluminium. Aluminium kan. Kebetulan awak buat satu tadi, awak hanya buat yang ini je tadi. Awak kata aluminium adalah limiting reactant. Konsep tu salah. You kena buat 2 ni.
Nampak saya kena buat dua-dua ni. Kalau pemarkahan pun kita akan tanda dua-dua ni. Jadi daripada sini kalau macam ni yang lain adakah bersama saya? Pelajar-pelajar lain? Ya, madam. Ya, madam. Okey. Ya, madam. Saya takut saya cakap seorang je. Okey, so kalau yang macam ni macam mana? Kita akan tulis macam mana? Since aluminium produces fewer moles than fewer moles of, ayat saya tak lengkap ni. Fewer moles of aluminium oxide, okay, compared to, nampak? Kita bandingkan compared to apa tu? Iron trioxide. Maksudnya ni pemeriksa akan refer atas lah. Thus, aluminium is the limiting reactant. Sebab you kata aluminium menghasilkan produk yang paling sikit berbanding iron trioxide. Nampak nombor tu lebih kurang je tapi ada beza tu. Jadi kalau kita guna kaedah reactant product, okay, saya nak bagi tahu kalau ada dua reactant, kita kena compare kedua-dua reactant itu dengan produk yang sama. Maksudnya kita pilih produk yang sama lah. Lepas tu baru kita boleh tentukan limiting reactant dia siapa. Mesti buat comparison. Okay, jelas? Maksudnya Yes. madam kalau dia minta mass sahaja, kita still kena tentukan mana satu limiting reactant. Yes, dan of satu course. excess reactant. Memang kena cari limiting reactant. Excess reactant tu tak ada fungsi apa pun. Dia kan saya kata kalau limiting reactant bila dah habis tindak balas tu akan stop. No more product will be produced. Tak akan ada produk lagi terhasil. Ketika itu berapa banyak yang dah terhasil, itulah dia produk kita. Wajib tentukan limiting reactant. Excess reactant biasanya dia ada soalan lain lah. Dia akan tanya soalan lain pasal excess reactant. Nanti kita tengok contoh yang lain. Okay, jelas? Alright, thank you madam. Alright, okay, good. So yang lain pun harap dapat ni Kita tengok soalan seterusnya. Okay. Madam, Yes, Madam. yes. Just Yes, now the Gan. question number of mole of Fe2 or 3, not 3.756 mole. Mana? Number of mole of Fe2 or 3. Ions. Initial mole. Sekejap. You bagikan dengan berapa molar mass dia? Sekejap. 160. Sekejap Yang lain dapat berapa mol iron trioxide? (601) Sekejap. 3 point. 3.761. Betul? Betul. Yang ni kan? Betul. Ini ke? Ni kan? Yeah. Betul? Not, In the ni yang kat sini Yang bawah tadi Ni bukan yang tadi tu, Yang tadi? Bukan 3.756 ke? Sekejap. 601 divided by 160. Bagi kejap 160 Ah, Sekejap 3.756. Sekejap. Mungkin tersilap nombor ni. Okey, 3.756 kan? Lebih kurang betul tak kan? Ya. Tapi jawapan still betul kan? Okay, thank you. Saya tengok jawapan ni sebab dia patutnya dia dah check ni 3.756. Okay, thank you kan? Alright, yang lain betul Hello? Betul. Okay. Betul, madam. Alright. Okay, next question. Thank you. Okay, next we have this question. Soalan ni saya suka. Sebab dia mula tanya excess reactant. Soalan tak semestinya tanya pasal limited reactant. Limited reactant memang kita kena cari biasanya. Tapi soalan boleh tanya pasal excess reactant. So, student kena kena fokus lah. Okay, so when 0.100 mole of carbon is burned in a closed vessel with 8.00 gram of oxygen gas, how many grams of carbon dioxide can form? Which reactant is in excess? Okay, and how many grams of it remain after the reaction? Okay, so if you refer to this question, no
equation is given to you. Tak ada equation yang diberikan pada awak. So you kena fahamkan reaction tu antara apa dengan apa. The reaction occurred between carbon which is burn with oxygen gas. Okay, so first kali you tengok dalam jawapan awak mesti ada balance chemical equation for the chemical reaction. Carbon react with oxygen gas. Okay, saya pernah sebut untuk di peringkat awal, phase tak penting, fasa tak penting. Tajuk 6 nanti penting. Cuma carbon ni kita tahulah dia solid. Okay, react with oxygen gas mesti O2. Siapa buat O salah. Produces carbon dioxide gas. So kalau you tengok dah balance. Equation mesti ada. Okay. And given to you, the initial mole of carbon dah beri siap-siap 0.100 mole. And you have the initial, you kena cari initial mole of oxygen gas. Okay. Initial mole of oxygen gas which is 8.00 gram divide by 32 actually. Okay, 32 gram per mole. Okay, how many moles of oxygen gas? 0.25. 0.25. Okay, betul. 0.25 mole. Okay, so kalau biasanya lah, kalau macam ni disebabkan mole salah satu reaktan itu dah ada, dia tak akan tengok mole karbon tu. Dia akan cari mole oksigen saja. Jadi maksudnya mole awak ni masih betul lah. Okay. So since the question asks you how many grams of carbon dioxide can form. Okay, tengok soalan Okay, how many grams of carbon dioxide can be formed? Maksudnya kita ada dua reaktan, berapa banyak carbon dioxide akan terhasil. So since we have mole of both reactants, kita kena compare, kena cari limiting reactant. Jadi sekarang kita punya tugas adalah mencari limiting reactant. Macam tadi, kalau you nak guna kaedah produk-produk pun tak ada masalah. Reactant produk pun tak ada masalah. Saya nak guna kaedah reactant. So from the equation, 1 mole carbon needs 1 mole oxygen gas. If I have 0.100 mole carbon, I will get how many moles of carbon dioxide class? How many moles of oxygen gas? 0.100 mole of oxygen. I need 0.100 mole of oxygen gas. So perkadaran ini maksudnya termasuk inilah mesti ada. Okay, so now compare the mole of oxygen needed. I need 0.100 mole oxygen. Saya ada banyak ni. Ini yang apa tadi saya kata? Available. Okay, cukup atau tak cukup? Atau berlebihan? Berlebihan. Yes, berlebihan, excess. So, mole of oxygen needed which is 0.100 mole, okay, is less than mole of oxygen gas available. Yang ada lebih banyak, 0.25 mole ataupun ayat yang sama maksud dengannya. Therefore, siapa limiting reactant sekarang? Limiting reactant is Carbon. yang lain? Pelajar lain? Carbon. Yes, good. Limiting reactant is carbon and oxygen gas is siapa pula? Excess. Yes, excess reactant. Okay, kita kena settlekan soalan pertama tu dulu sebab dia tanya how many grams of carbon dioxide produced. Okay, so by referring to the balanced chemical equation, okay, and using the information of limiting reactant, kita kena compare from the equation, 1 mole, awak tengok equation 1 mole carbon produces 1 mole carbon dioxide. So initial mole tadi saya ada untuk carbon 0.1 kan? 0.100 mole carbon, saya akan dapat 0.100 mole carbon dioxide. Tandakan. Ni. Okey, mole tu dulu. Memang kena cari. Biasa kita akan cari pun dalam jawapan calon. Okey, lepas tu since the question ask you the mass, isn't it? The mass kan? Saya tak boleh tengok dah soalan tu.
Betul. Okay, so kita kira buat jalan kerja mass of carbon dioxide produced. Okay, so of course kita perlukan molar mass. Jadi you dah kira siap-siap molar mass. Okay, 44. Sorry gatal tekak. Gram per mole. So how many grams carbon dioxide form, class? 4.4 gram. Lebih kurang 4.4 gram. Mesti ada unit. Tak ada unit salah dan jalan kerja kena tunjuk. Okay, any question about determining the limiting reactant and product form? Ada? Sebab kita nak pergi pada excess tu. Kalau tak ada, kita tengok soalan. Okay, nanti boleh tengok ni make record. Which reactant is in excess? Jawapannya oxygen gas. Kita dah tentukan tadi. And how many grams of it remain after the reaction? Ini pun selalu biasanya calon silap lah. Dia salah konsep. Okay. Excess reactant kita, saya tulis semula lah Excess reactant is oxygen. Okay, jadi sekarang kita kena cari dulu. Oleh kerana kita kena faham konsep excess reactant ni dia mesti leftover. Dia mesti excess at the end of the reaction. Dia mesti ada baki. Berapa yang kita ada asal dia available, tolakkan dengan berapa mol yang kita perlukan. Jadi sebenarnya bila saya gunakan kaedah ini tadi, saya dah kira berapa mol of oxygen gas yang diperlukan. Kalau you perasan dekat atas ni. Ada tak? Nampak tak? Ni kan? Saya dah kira. Kan saya kata, okay, kalau 0.100 mol karbon, dia perlukan berapa mol oksigen? 0.100 mol. Kebetulan memang karbon tu adalah limiting reactant dan saya start ayat saya dengan karbon. So sebenarnya saya dah kira. Jadi saya akan gunakan yang itulah. Tapi kalau awak tak kira lagi, dekat bawah ni you kena kira. Okay, bagi yang tak faham lah, saya tunjuk sekali lagi lah takut ada yang macam lost. Saya tunjuk sekali lagi, dengan menggunakan maklumat limiting reactant, kita cari berapa mol oksigen yang diperlukan. Okay, limiting reactant kita karbon. Jadi from the equation, 1 mol carbon needs 1 mol oxygen gas. Dalam tangan saya ada 0.100 mol carbon. Jadi kalau 0.100 mol carbon, dia akan perlukan berapa banyak? 0.100 mol oxygen gas. This is yang needed. Yang diperlukan untuk tindak balas itu. Jadi sekarang kita kena cari mol of oxygen, mol of excess mol of excess oxygen. Mol of excess oxygen gas yang berlebihan. Okay, available tadi berapa? 0.25, betul? 25. Okay, saya tambah kosong lah kat sini. Sebab kat sini tolakkan dengan 0.100 mol yang diperlukan. Okay, jawapannya berapa mol? 0.15 mol, betul tak? Betul. Okay, nampak tak? Ada baki lagi yang berlebihan. Maksudnya, walaupun tindak balas sudah stop, masih ada baki 0.15 mol. Tandakan. Ni masih ada perkara kat depan ni masih ada. Jangan tiba-tiba 0.15 mol. Apa benda awak kira? Memang kena ni. Barulah kita cari mass. Sebab soalan tanya mass. Jadi kita ada satu lagi step to determine the mass of oxygen gas in excess. Mass of O2 in excess ataupun ayat yang lebih kurang sama. Jadi mass yang tinggal mol yang tinggal 0.15 mol times the molar mass of oxygen gas which is 32 gram per mol. Okay. So can somebody give me the answer? 4.8 gram. Okay, ada unit tak? 4.8 gram. Yes, 4.8 gram. Good. Mesti ada unit. Tak ada unit, salah. Okay. Ramai pelajar dia buat, dia terus ambil mole of excess reactant tu. Dia tak tolakkan. You kena faham soalan tu. Yang remain, yang tinggal di akhir tindak balas. Okay, any question? Ada lagi soalan? Ada, faham. Okay, kalau tak ada nanti kalau ada pelajar lain boleh boleh tanyalah. Kalau malu nak tanya dalam meet nanti boleh PM. Okay, next question.
Okay, next question. Soalan dia panjang sikit tapi konsep masih sama lagi lah kalau kita tengok. Okay, you boleh refer soalan masing-masing. Okay, Freon, Freon 12, okay, is used in various manufacturing industries. It is produced from the reaction of carbon tetrachloride CCl4 with antimony fluoride. Okay, antimony fluoride ni adalah SbF3. Takut dia tak faham kan? So inilah antimony fluoride ni. Okay, if 130.0 gram of CCl4 carbon tetrachloride is mixed with 95.0 gram antimony fluoride, calculate the amount in grams of freon obtained and calculate the amount of excess reactant after the reaction. Soalan ni nampak je macam tu tapi sama macam soalan tadi. Okay, so of course firstly kita cari mole of each reactant. Okay, yang ini saya nak you tanda saja, saya tak tunjukkan jalan kerja kira mole. Okay, suppose mole of CCl4, kalau betul, kalau salah nanti bagi tahu, lebih kurang 0.8442 mole. Okay, mole of antimony fluoride lebih kurang 0.5313 mole. Betul tak nombor ni? Lebih kurang tak? Betul, Madam. Betul, Okay. So tandakan. Jadi untuk fahamkan ini adalah yang available ataupun provided. Okay. Since the question asks you the amount in grams, dah bagi tahu maksudnya mass CCl2 freon obtained. So this is the product form. Jadi of course kita kena tentukan limiting reactant. Okay, limiting reactant. Okay, jadinya tak kisah saya kata nak ikut kaedah mana pun, ikutlah cara awak. Yang penting konsep yang betul. Okay, so let's say saya start dengan CCl4. From the equation 3 mole carbon tetrachloride, saya compare reactant. Okay, needs 2 mole antimony fluoride 2 mole. 2 mole of antimony fluoride. Therefore, if I have 0.8442 mole, okay, CCl4, how many moles of antimony fluoride required or needed? Okay, tunjukkan jalan kerja. Kan ada pula yang tak tahu ni, saya tunjuk jugalah. Jadi cikgu ni kan kena macam tu, kita tak boleh assume semua tahu. Okay, so kat sini apa? Bahagi 3 mol CCl4 darab 2 mol antimony fluoride. Okay, tolong berikan saya jawapannya. How many moles of antimony fluoride? Kalau tak buat kaedah ni pun tolong tekankan kalkulator untuk saya. 0.5628. Around 0.5628 mole of antimony fluoride. Okay. So kalau pelajar tu start ayat ni dengan antimony fluoride, dia akan dapat kat sini mole of CCl4. Okay, jadi masih ada jalan kerja dan juga mole yang awak kira tu. Okay, now from this calculation, apa yang kita boleh katakan kelas? Antimony fluoride ni sekarang dia sebagai apa? Antimony fluoride tu limiting reactant. Kenapa limiting reactant Iskandar? Dia produce less product. Oh, because you use you gunakan kaedah reactant product, betul? Okay, kalau guna kaedah yang ni, okay, terima kasih Iskandar. Okay, jawapan tu betul. Kalau guna kaedah ni, apa reason kita nak tulis ni? Jawapannya betul, antimony fluoride tu limiting reactant, tapi kenapa? Ada nak bagi tahu? Tadi saya dah tunjuk 2 contoh dah, kenapa? Sebab apa? Sebab Mole dia of habis diguna Mole habis of dulu. SbF. okey, betul. Sekejap. Ni siapa tadi ni? Nur apa ni? Sekejap Iskandar betul tu. Cuma cara bagi reason tu tak berapa tepat. Mole apa tadi Nur? Mole of needed berapa banyak? 0.5628 mole. Tapi kita ada berapa banyak antimony fluoride? Hanya banyak ni je. Kita nak 0.5628 mol. Kita hanya ada 0.5313 mol. Jadi mole of antimony fluoride required or needed is more than mole of antimony fluoride available. Given. Ataupun given.
Berapa available? 0.5313 mol. Jadi buat conclusion. Okay, sorry. Buat conclusion. Sekejap, tadi apa yang saya conteng ni? Nanti kan jadi nombor tu lain. 8441 kan, betul kan? 44. Sekejap. Saya betulkan dulu. 8442. Dah conteng lah. Okay, jadi kat sini. Therefore, antimony chloride is the limiting reactant. Okay, tak kisahlah you guna kaedah apa, reason mesti ada dan dia tu jadi apa? Limiting reactant. Okay, jadi satu lagi tu iaitu CCl4 adalah apa kelas? CCl4 sebagai apa kelas? Excess. Excess reactant. Okay, good. Is the excess reactant. Okay, excess reactant. Okay, settle tentang limiting reactant. Tapi kalau kita baca soalan suruh cari mass of product form iaitu freon tu. Okay, so now continue this step. Okay, ni sebenarnya soalan 1. Okay, saya lupa nak tulis nombor kat sini. Ni soalan 1 ni, baru nak jawab soalan 1. Okay, jadinya sekarang continue dengan comparing mole of limiting reactant. Sekejap. Sorry. Mole of limiting reactant dengan mole produk kita. Okay, from the equation, saya guna pen lain lah. From the equation, limiting reactant kita adalah antimony fluoride. Okay, berapa mole antimony fluoride dalam equation? 2 mole lah. Betul ke? Okay, 2 mole antimony fluoride produces how many moles freon? Freon yang ada CCl2 bagai tu. 3. 3. Okay, good. 3. So, tuliskan. Mesti ada. 3 mole. Kejap. Formulanya pun saya tak ingat. Sebab kita jarang guna freon, sebut dia punya ni. Kita sebut nama. Okay. Jadi sekarang, in your hand, available to you, kita ada antimony fluoride lebih kurang 0.5313 mol. Ini yang available. Okay. Antimony fluoride. Dia akan produces how many moles of freon. Buat perkadaran. Jadi kat sini bahagi 2 mol. Antimony fluoride. Okay. Antimony fluoride ni compound chemical formula tak boleh salah tulis. SbF3 times 3 mol CCl2. Allah teruknya. Okay, CCl2F2. Okay, seorang tolong beri jawapan berapa mol yang terhasil? Ni jawapan saya. Berapa mol? 0.79695. 0.79? 695. 695. Okey lah, saya rasa saya ambil 0. Sebab dia dah memang very close to 0.797. You nak ambil itu pun boleh je, tak ada masalah. Okey, tapi soalan minta mass. Jadi kena sambunglah jalan kerja dengan mass. Cari mass. Okey, jadinya continue. Mass of freon. Okay. Freon CCl2F2 form. Okay. 0.797 mol. Okay. Darabkan dengan berapa molar mass dia, tak silap saya lebih kurang 121. Betul ke? Betul. Okay. So how many grams obtained? 96.44. Around 96.4 ataupun 44 gram. Okay. Sebab saya guna nombor ni, saya tak ni. Kalau saya guna nombor ni, sekejap saya tekan kalkulator. 0.797 darab 121. 96.437. Bolehlah 96.4, 96.44 pun boleh juga. Okay. Mesti ada unit, jalan kerja ditunjukkan. Model tu 48. Mana? Ni, saya tulis 96.48. Gram lah Walid.
Gram. Alamak. Jap. Dia tak faham tu. Gram. Tulisan saya kan tulisan sambung. Oh, okey. Okay. Maaf. Okay, thank you. Okay. Right. Jelas setakat ni? Jadi kita continue dengan soalan seterusnya. Yang bertanyakan pada awak amount of excess reactant after the reaction. Ini soalan sekali lagi. Macam tadi. Siapa excess reactant kita kelas? CCl4. Betul kan? CCl4. Jadi sekarang kena compare limiting reactant tu dengan excess reactant kita lah. Iaitu kita akan buat stoichiometry 2 mol. Antimony fluoride needs 3 mol. Bukan 3 mol. 3 mol ke kat atas? Sebab saya ni tengok jawapan yang dibekalkan tapi macam dia terskip tu. Sekejap. Sorry. Equation saya kat atas. 2 mol. 3 mol CCl4 dengan 2 mol antimony fluoride. Ni betul ke? Kelas. Ni berapa tadi? 2 mol kan? Ni 3 mol CCl4 kan? So dalam tangan saya tadi ada berapa banyak initial mol? Jap. Initial mol saya pun lupa. Antimony fluoride 0.5313. Betul? Saya rasa pelajar Tera ni buat perkadaran. Maksudnya bahagi 2 darab 3. Dapat berapa mol CCl4 yang diperlukan tadi? Kita dah kira sebenarnya. 797 mol CCl4. Jadi yang ini kena ada dulu. Okay, of course lah perkadaran tu pasti ada kan. Okay, jadi sekarang cari moles of CCl4 remain. Yang sama maksud dengannya lah. Jadi initially we have CCl4 kita ada 0.8442 minus 0.797. Ni saya ambil nombor yang saya gunalah mol. Okay, kalau tolak ni dapat berapa? Tolak dapat apa? 0.8442 minus 0.797. 0.0473. 0.04. Kalau nombor ni 0.0472 kot. Nombor saya ni. Lebih kurang lah. Dia tengok mol yang awak guna tu kan. Dengan molar mass sebenarnya. Okey. Lepas tu cari apa? Mass. Convert. Berapa mass CCl4? Dalam jawapan ni tak ada. Carbon 35.5 darab 4 tambah 12. Cari mass of CCl4 remain. So 0.0472 mol. Okey, darab molar mass dia. Patutnya macam klorin tu dah boleh ingat 35.5 darab 4. Okey, tambah 12. Betul tak 154? Betul. Gram per mol. Okey, final answer is 7.27 gram. Sekejap. Double check. 7.27? 122. Saya salah? Ya, 7.2688. Saya yang salah tekan tadi. 7.2688. Okey, betul Iskandar. Dengan siapa tadi tu? Amirah 7.267 pun boleh, tak ada masalah. 67 pula. 69 pun boleh. 7.2688 kan. Nak ambil ini pun boleh. Tapi mesti ada gram. Ini gram gram. Unit gram. Kalau 8 saya tu lain tu. Okay. Any question? Ada lagi soalan? Baru kita nak masuk yang third hour dah ni. Tak ada. Ada soalan? Okay, kalau tak ada saya teruskan sebab yang lain senyap je. Maksudnya diorang faham lah kot. Okay.
Okay, soalannya kalau soalan kimia ni kan, dia memang ada introduction dia dulu mula-mula. Memang ada ayat dia yang panjang, lepas tu baru equation dia. So kita jangan takutlah dengan ayat-ayat yang kat atas ni. Sebab ada pelajar bila saya tanya kenapa tak boleh jawab ataupun ni, kata bila saya tengok soalan saya rasa blur, saya rasa macam apa benda ayat ni. Dia mesti biasanya teknik kita buat soalan ni memang akan ada introduction macam ni lah. Lepas tu baru kita fokus pada maklumat dia dan apa yang kita nak kira. Okay, lithophone is a brilliant white pigment used in water-based interior paints. It is a mixture of barium sulfate and zinc sulfide produced by the reaction. Okay. How many grams of lithophone are produced in the reaction of 315 ml of 0.275 zinc sulfate and 285 ml of 0.315 molar barium sulfide? Okay, kalau kita tengok kat sini lithophone ni adalah this one. Okay, ini adalah produk yang kita nak tentukanlah how many gramsnya. Maksudnya kita nak jawapan akhir kita dalam mass. Okay, so by using the information given, okay, kalau you tengok maklumat yang diberikan kepada awak, kita ada maklumat, okay, kita ada maklumat zinc sulfate in terms of molarity and volume, and same goes to barium sulfide. Jadi walaupun kita ada molarity dengan volume, kita boleh cari mol. Okay, jadi maksudnya sekarang awak cari mol of, okay, katalah zinc sulfate terlebih dahulu. Okay, since kita ada molarity and volume, kita akan gunakan MV ataupun MV per 1000. Okay, maksudnya bukan setakat mass je, kita boleh gunakan concentration untuk cari mol. Jadi kalau kat sini you tengok 0.275, okay, darabkan dengan 315 bahagi 1000. Okay, berapa mol zinc sulfate kelas? 0.0866 mol. Yes, 0.0866 mol. Okay. Baik, same goes to mole of barium sulfide. Okay, barium sulfide, BAS. Okay, by using MV per 1000, maksudnya kalau kat sini saya masukkan saja 315 darab 285 bahagi 1000. Okay, dapat berapa mol? Okay, dapat berapa mol? 0.0898 mol. Okay, good. 0.0898 mol. Okay, macam tadilah saya kata you tandakan dua-dua ini betul mesti betul. Kalau mol awak salah, you akan ada masalah untuk menjawab soalan yang ditanya sebenarnya. Okay, jadinya sekarang kita kena tentukan limiting reactance. Maksudnya kalau kita dah buat banyak soalan ni, kita boleh buat dengan cepat lah. Alright, so sekarang saya gunakan dulu mole of zinc sulfate lah contohnya. Dalam skema saya ni dia guna barium sulfide. Saya dah tulis zinc sulfate, saya start je. Okay, from the equation, ada berapa zinc sulfate kelas? Mole equation dia tu. Satu-satu Okay. Baik, from the equation. 1 mole zinc sulfate needs 1 mole barium sulfide. So, kalau saya ada 0.0866 mol zinc sulfate, okay, 0.0866 mol barium sulfide is needed. Okay, ini mesti betul. Apa-apa yang you kira untuk perkadarannya mesti betul lah. Biasanya pemeriksa akan check you punya jalan kira tu. Dia akan tekan kalkulator. Kalau macam nampak lain sikit, dia akan tekan kalkulator. Kalau salah memang tak ada markah. Okay, jadi je sekarang, kalau you tengok kat sini, saya perlukan 0.0866 mol barium sulfide, tapi saya ada 0.0898 mol barium sulfide. So, apa yang kita boleh buat kat sini? Mole of barium sulfide needed, okay, yang saya perlukan 0.0866 mol adalah less than mole of barium sulfide available. Kurang, saya perlukan sikit je, iaitu yang ada 0.0898 mol. Jadi, apa conclusion kita boleh buat kat sini kelas? What is the conclusion? Siapa limiting reactant? Zinc sulfate is limiting reactant.
Okay, good. Zinc sulfate is the limiting reactant. Okay, so you tandakan dalam jawapan awak, ini mesti betul. Okay, zinc sulfate is the limiting reactant. Okay, tapi soalan bukan aim pasal limiting reactant. Kalau awak perasan, soalan tu tak sebut pun pasal limiting reactant. Tapi memang kita kena cari. Maksudnya kita nak cari ni, kita kena cari limiting reactant. Jangan, sebab ada pelajar cakap dengan saya biasanya, soalan tak suruh pun, memang soalan tak suruh sebab soalan tu assume dia nak menguji awak, pelajar mesti cari limiting reactant walaupun soalan tanya pasal produk. Okey, jadi dah dapat limiting reactant, kita akan compare. We will compare the mole of zinc sulfate from the equation with liter pond. Satu mole juga. Jadinya sekarang kita boleh continue lah kat sini. Okey, from the equation, 1 mole zinc. Okey, sorry kejap, dia lag. 1 mole zinc sulfate produces 1 mole liter pond, iaitu zinc sulfide. Jadi yang saya ada available pada saya tadi berapa? 0.0866 mol zinc sulfate, okay, will produce 0.0866 mol lithophone ataupun zinc sulfide. Okay, tandakan mole of zinc sulfide yang you kira secara stoichiometry itu. Okay, now kita convert kepada mass sebab itulah yang soalan minta. Okay, barulah kita kira mass of zinc sulfide ataupun liter pond produce. Okay, so we need the molar mass. Jadi 0.0866 mol. Okay, times 8 molar mass. Tak silap saya 97.5 gram per mol. Betul tak? Betul. Okay, betul. So final answer should be around 8, kalau saya salah bagi tahu 8.44 gram. Lebih kurang. Okay, insist unit termasuk unit akhir. Okay, any question? Ada soalan? Okey semua? Senyap je. Okey. Siapa ni nak kena sebut nama kalau macam ni. Mana aku punya senarai nama ni? Bersedia. Nanti dia buat alasan lah, tak ada mic lah, apalah, itulah, inilah. Mana pula senarai nama ni? Don't worry. Saya masih ada punya senarai nama. Sebab kadang-kadang tertidur kot. Ataupun malu-malu tak nak respon. Siapa tu? Heta Gashan Ada? Mana? Ada pun senarai nama. Razin Chan ada? Razin Chan? Khairi Razin ada? Left. Laju way left. Dia dah Mana left. Razin tu? Razin ada Razin. Ada Nak line join tu, balik. Zon. Ada Razin. Okey, siapa lagi Johan. Johan ada MD14. Ada. Ada. Ada okey. Zadanish ada Zadanish. Ada mana boleh. Ada. Okey. Nanti yang perempuan pula saya panggil. Sebab kita tak ada dalam kelas yang sebenar, jadinya terpaksalah begitu kan. Awak bukan nak on camera sangat. Maklumlah belum mandi pagi lagi, kelas pukul 8. Okay. Baiklah, next question. Okay, when ini soalan face to face sekejap je dah pergi face to face third week punya. Sekejap je. Silap-silap boleh laju ni. Okay, sekejap saya nak naikkan. When 2.38 gram of magnesium is added to a 25 milliliter of 2.27 molar hydrochloric acid, hydrogen gas is released. Calculate the mass of hydrogen gas produced. Okay, kalau awak tengok soalan ni, apa benda pertama awak kena buat? Selepas you dah tengok semua maklumat tu, apa you kena buat? Cari mol. Equation. Ni. Equation. Balance equation. Equation. Yes. First benda adalah equation. Okey lah, biasanya pelajar nampak maths dia memang eager, dia tak sabar sangat, excited nak cari mol. Tapi lepas tu mesti you akan tak nak kena cari equation. So the reaction is occurred between apa ni?
Magnesium metal and hydrochloric acid. Kalau awak tengok soalan ini, dia tidak memberikan chemical formula bagi bahan reaktan tu. Maksudnya pelajar ni, pelajar matrik lah terutamanya, dia memang kena tahulah kalau magnesium dia mesti Mg. Siapa buat Mg2 ke Mg3 ke salah sebab dia memang atom, metal. So reacts with hydrochloric acid HCl. Kalau nak lagi bagus sebenarnya phase lagi. Tapi saya kata peringkat awal ni tak apalah. Ni phase dia. So reaction between metals and acid, kita pernah belajar di sekolah, will produce salt and hydrogen gas. So it will produce magnesium chloride. Okay, this is a soluble salt. Dia akan jadi aqueous kat sini. And hydrogen gas. Okay, saya kata tadi tak buat phase tu pun tak apalah peringkat awal. Jadi balancekan equation. So you akan dapat kat sini 2 HCl. Okay, dan yang lain ni 1 je lah. Okay, barulah kita cari mole. Okay, check for the mole. Okay, mole of magnesium. You dah kira kan? Suppose you akan dapat lebih kurang. Kalau saya salah bagi tahu 0.0979 mol. Okay. Mole of HCl. Okay, mole of HCl disebabkan kita ada volume dan concentration dia in molarity, kita akan gunakan MV per 1000. Okay, MV per 1000 you gantikanlah tunjukkan penggantian. Okay, tunjukkan penggantian. Okay, penggantianlah kat situ. So you dapat berapa mol untuk HCl? 0.0568. Okay, good. 0.0568 mol. Okay, jadinya sekarang kedua-dua mol ini mesti betul. Okay, figure dia mesti lebih kurang lah. Tak boleh jauh beza sangat Okay, next sekarang disebabkan soalan. Okay, kalau you baca soalan, dia tanya calculate the mass of hydrogen gas produced. Okay, kalau kita tengok equation, hydrogen gas ini dia terhasil dalam bentuk gas lah. Of course, kalau kita faham, gas mesti ada volume. Tapi volume tu juga kita boleh convert dia kepada mole. Okay, so soalan tak tanya volume, soalan tanya mass. Of course nak cari mass kita kena mesti ada mole. Okay, jadi nak tak nak kalau you tengok, mesti cari limiting reactant lah kat sini. Seperkara lagi, saya nak ingatkan, limiting reactant mesti dikira. Kira menggunakan stoichiometry. Bukan compare mole. Sebab ada pelajar dia tengok mole ni je pun dia dah pilih. Kebetulan betul, mungkin betul lah jawapan dia. Tapi salah. Limiting reactant mesti kita compare secara stoichiometry. Jadinya kat sini let's say kalau saya start dengan 1 mole magnesium. Okay. Needs 2 mole hydrochloric acid. Therefore, if I have 0.0979 mole magnesium, okay, berapa mole of hydrochloric acid diperlukan? Okay, you buatlah perkadaran, sepatutnya you akan dapat lebih kurang 0.196 mole HCl. Okay, betul tak kalau saya punya pengiraan ni? Mole itu betul tak? Betul. Betul kan? Okay, jadi mesti ada. Okay, jadinya sekarang you tengok kat sini, saya ada salah. Saya ada, kita kena refer kepada HCl. Okay, saya ada 0.0568 mol HCl, tapi saya perlukan 0.196 mol HCl. So dekat situ kita dah boleh nampak dah. Kita dah boleh nampak bahawa mole of HCl needed, okay, berapa banyak? 0.196 mol is less than mole of HCl, kurang daripada mole yang, kejap is more. Betul? More kan? Daripada yang available. More. Sebab saya guna kaedah reactant available. Therefore, HCl is the limiting reactant. Mula-mula dah cantik tulisan, lama-lama dah tak boleh nak cantik dah ni. Penat sebenarnya tulis atas drawing tablet ni berbanding menulis di whiteboard. Dah lama dah tak tulis dekat whiteboard.
Dah macam mana kalau tulis kat whiteboard di tulisan saya, dah lama sangat. Okay, baiklah. Jadi sekarang kita nak cari mole of hydrogen gas. Awak kena refer kepada equation tadi. So saya tulis semula equation kita. Magnesium reacts with 2 mole of HCl. Okay, produces magnesium chloride and hydrogen gas. So ini yang kita kena refer. Jadinya sekarang dengan menggunakan mole limiting reactant yang available, kita akan buat comparison. Okay, compare magnesium, compare HCl dengan the desired product. Apa dia? Hydrogen gas. So from the equation, 2 mole of HCl, okay, produces 1 mole of hydrogen gas. Okay, since we have the available mole of HCl adalah 0.0568 mole. Sekejap dia lag. Mole HCl, dia akan perlukan dia akan menghasilkan berapa banyak hydrogen gas? Awak kira lah, maksudnya darab 1 bahagi 2. So you akan dapat 0.0284. Yes, mole hydrogen gas. Jadi yang ini kita akan tengok. Okey. Kalau dia minta volume, sepatutnya dia ada maklumat lain lah dia kena bagi. Kalau dia minta volume, sepatutnya ada maklumat temperature, ada PV equals to nRT. Mesti ada maklumat yang lain lah. Tapi dia tak minta volume, dia minta mass. Jadi bila dia minta mass, kita kaitkan sahaja dengan molar mass. So, mass of hydrogen gas produced 0.0284 moles times the molar mass 2 gram per mole. Okay, so cancel. Final answer berapa kelas? Lebih kurang? 0.0568 gram. Mesti ada unit. Yes. Okay, good. Okay. Alright. Baiklah. Jadi kalau awak tengok yang untuk second dengan third hour ni, dia banyak guna yang biasa-biasa lah. Dia banyak guna yang apa? Yang mole to mole biasa. Maksudnya dia tak ada condition yang tertentu. Okey, saya nak teruskan dengan yang mana yang saya mampu lah ni untuk hari ni. Sebab okey lah, satu lagi saya nak tanya. Ada tak notification GC dah masuk? Ada. Medium. Ada. Ada, Sekejap lagi. Okay, nanti bila saya tamatkan kelas boleh jawab Okey. Okey, bagus. Okey. Jadi saya nak pergi soalan yang ni dulu. Okey. Soalan yang ini. Okey, sebab saya nak relate pelajar alert lah dengan STP condition. Saya pernah cakap ni hari tu. Okey. So, if you refer to the question, when 35.6 liter ammonia and 40.5 liter oxygen at STP is burnt. Okay, what are the product form? Nitrogen oxide and water are produced. Okay, this is the balance equation. Okay, and the question asks you how many grams of nitrogen oxide, produced at STP. Jadi, bila kita sebut pasal STP, ini adalah berkaitan dengan molar volume. Okay, molar volume. Dia bercakap pasal mole dan juga isi padu gas. So at STP, at STP, 1 mole of gas. Apa gas? Dia akan occupies 22.4 liter. Maksudnya volume yang ditempati oleh 1 mole sebarang gas pada keadaan STP adalah 22.4 liter. Bila kita sebut STP, standard temperature pressure. So maksudnya temperature dia berapa? T adalah temperature, P adalah pressure. Okay. Pressure berapa? Kena tahu kena tahu. 1 atm. Kalau STP, temperature dia berapa? Oh Luke, sorry lah Luke, saya tak perasan lah Luke, awak dah masuk Saya dah asyik mengajar tak boleh nak tengok. Okay, kalau STP, suhu at STP condition tu berapa?
Sebab satu lagi kita ada RTP ataupun room temperature. Kalau room temperature kita faham lah 25 degree Celsius. So standard temperature pressure. Anybody who like to give me the answer for temperature? Condition. Kita nak cakap pasal condition dulu ni. 0 degree Celsius. 22.4 ni, okay, Iskandar kata 0 degree Celsius, kejap 22.4 ni adalah volume. Ini kan unit liter, liter kan volume. Betul Iskandar. Maksudnya temperature untuk STP kena tahu. 0 degree Celsius, pressure 1 atm, volume occupied by the gas is 22.4 liter. Kalau RTP, room temperature, suhu dia 25 degree Celsius, pressure dia 1 atm, volume dia pula lain 24 liter. Itu RTP lah. Jadi bila kita bercakap pasal STP ni, walaupun nanti bila you kira ni, kalau you tengok tak ada kaitan, dia takkan tanya pasal, takkan relate dengan temperature pun. Cuma kita sebagai pelajar ni kena tahulah condition ini. Sebab pernah belajar dulu dekat sekolah. Okay. Tapi mungkin dah lupa lah kan. Tu normal lah. Okay. Jadi sekarang, how many grams of nitrogen oxide are produced? Okay. Jadinya sekarang, apa yang kita kena buat ni? Daripada maklumat ni, maksudnya semua reaction ini berlaku pada STP condition. So berapa banyak gas yang digunakan? Maksudnya berapa banyak mole available untuk ammonia, mole available untuk oksigen yang provided to you. Maksudnya kita kena cari initial mole. Jadi carilah initial mole, maksudnya cari mole of apa dulu ni? Ammonia. Okay, mole of ammonia. Macam mana kita nak cari mole of ammonia? Kita ada 36.5 liter sahaja maklumat pasal ammonia. Jadi nak cari ni, kita akan gunakan relationship STP ni tadi. Yang 1 mole of any gaseous occupy 22.4 liter. So maksudnya saya tak suka tulis macam ni dulu, saya buat ayat. Okay. Maksudnya kalau saya nak cari mole ammonia Okay. 35.6, saya tahu mungkin ada tak buat lagi ataupun dah buat, mungkin hang ataupun dah buat, dah siap, tak ada masalah. 35.6 liter ammonia at STP. Okay, sebab reaction tu pada STP. Saya nak cari mole. Jadi perkadaran kita 1 mole sebarang gas akan occupies. Okay, 1 mole. Okay, of siapa ni? Ammonia. Dia akan occupy 22.4 liter. Nampak kat situ. Jadi sekarang saya tak nak liter tu. Okay, cuba tekan kalkulator. 1.5893. Okay, lebih kurang 1.5893 mol. Okay, jadi same goes to oxygen gas. Dengan cara yang sama awak buat untuk oxygen gas. Cari mol untuk oxygen gas. Mol oxygen gas. Jadi mol of oxygen gas yang terkumpul dalam soalan tu 40.5 liter. 40.5 liter at STP equivalent to how many moles? Bahagikan dengan 22.4 liter darab 1 mol ammonia. Okay. Jadinya sekarang kat sini dapat berapa? Tekan kalkulator sekejap. 1.8080. Okay, good. 1.808 mol. Okay, 22 mol ini. Okay, mesti betul. Pasal handphone saya ni dia detect suara saya so bercakap. Okay, baik. Jadi sekarang soalan suruh cari apa? How many grams of the product form, iaitu NO, nitric oxide ataupun nitrogen oxide. Tapi walaupun soalan ni berkaitan dengan STP, of course kita memang kena cari limiting reactant. Jadi saya nak siapa yang belum buat, yang dah buat tu boleh bantulah limiting reactant. Okay, from the equation kalau saya tengok equation kat sini, 4 mol ammonia needs 5 mol of oxygen. Betul tak? Betul kan? Okay, so 1.5893 mol ammonia akan menghasilkan berapa mol, perlukan berapa mol oksigen? Seorang tolong beri jawapan. Maksudnya darab 5 bagi 4 ni. Tekan kalkulator. 1.9866. 1.986 lebih kurang.
Okay, good. Siapa tu? Kui Wei Ming dengan Amirah. 1.986 mol lebih kurang ya. Dia depends pada mol awak. So kalau saya ambil yang ni sebab kawan awak bagi 1.5893. Jawapan saya 1.58 saja lah, 1.589. 1.5893 darab 5 bahagi 4. 1.9866 lebih kurang. Kalau yang ni lah 1.9866. Itu kalau saya ikut ni figure kat depan ni. Okay. Jadi sekarang apa conclusion kita boleh buat? Siapa limiting reactant? Oxygen. 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 Yes. Oxygen. Okay. Jadi awak buatlah reason tu kan. Awak buat reason. Saya nak awak buat reason Saya dah ajar banyak kali. Tulis reason. Therefore, oxygen is the limiting reactant. Okay, saya akan habiskan sampai first hour punya week 4. Lepas tu saya nak saya tamatkan, awak buat soalan tu. Okay, jadinya sekarang kita nak cari nitric oxide. Tengok equation, berapa mol nitric oxide dalam persamaan kita? 4. Okay. So, kita relate kat sini. 5 mol oxygen gas produces 4 mol nitric oxide. Okay, so kalau saya ada oksigen tadi 1.808 mol oksigen, saya akan dapat berapa mol nitric oxide, nitrogen oxide? Tolong kirakan. 1.4464 mol. 1.4464 mol. Lebih kurang lah mol tu Okey. Ini kita akan lihatlah. Okey. So soalan tanya volume bukan tanya mass. Jadi mol tu kita kena convert kepada volume yang mana clue dia adalah STP. Okey, kita tahu tadi bahawa 1 mol oksigen at STP dia akan occupy 22.4 liter. Ini dia punya perkadaran yang you kena ingat. Jadinya sekarang kita nak cari volume of oxygen gas produced. Okay. Bukan mass Jadinya je. sekarang. Dia tanya mass ke volume? Dia minta how many grams of nitrogen ya ke? oxide produced at STP. Soal ni jawapan ni yang dia bagi volume. Okey, tak payah. Jadi maksudnya kita minta mass dia minta mass kan? So kalau mass saya padamlah yang ni. Jawapan dia tak ditulis dalam skema tu lain. Saya memang buat on the spot je ni, tak ada apa-apa skema. Okey, jadi mass of oxygen gas produced. Nanti saya nak tanya jugalah kalau volume macam mana. Okey, 1.4464 mol darab berapa ni? Molar mass dia 32 gram per mol. Okey, tolong berikan jawapan. Okey, dapat berapa? Mol dia. Mass dia berapa? 46.2848. 46.2848. Madam, bukan nitrogen oxide Madam, bukan Sorry 30. Sorry. Sorry Iskandar. Saya tengok oksigen je. Berapa? 30 kan? Nitrogen 14, oksigen 16. Okey. Okey, dapat apa? 1.4464 darab 30. Okey, 43? 43.3939. 39 gram. Okey, itu kalau dia tanya dalam bentuk mass lah. Okey, saya tambah soalan. Kalau dia tanya berapa volume occupies, volume produce, volume of oxygen gas produce. Ini yang kita kena guna ni. Kalau dia tanya pasal volume, kita kena guna yang ini. Okey. Katalah dia tanya pasal volume kan. Maksudnya volume of oxygen gas produce, macam mana nak kira? Mol yang kita dapat tadi, boleh catatkan mol kita dapat 1. Ni NO lah. Bukan oksigen sebab dia tanya pasal produk. 1. NO. Mass sekali madam. Tak, ini tadi apa?
Ni NO kan? Mass ni. Hah? Ni. Yang tu. Tak sekarang ini Mass NO, betul tak Iskandar? Ni Mass NO Betul, kan? betul, Awak betul. kata soalan tanya Mass. Sekarang saya tukar, saya tambah soalan cari volume. Jadi 1.4464 mol darab buat Darab. apa? Kita kena darab dengan apa? Darab 22.4. 22.4. Yes, good. Darab 22.4 liter per mol sebenarnya. 1 mol any gas dia occupy banyak ni. So kalau dia tanya volume dia dapat berapa? Tekankan kalkulator. 32.4. 32.4. Yes, good. Lebih kurang, tak aktifkan pen. Lebih kurang 32.4 liter. Jadi, awak kena ingat bila dia bercakap pasal mol, soalan bercakap pasal mol, dia boleh meramalkan product form. Meramalkan product form ni dia boleh kaitkan sekali dengan volume gas. Sebenarnya tajuk gas kita akan belajar dalam chapter 5. Tapi yang itu lagi detail lah. Kita ada hukum macam-macam lah. Charles Law, Boyle's Law semua tu. Tapi yang ini dia boleh tanya sebab ini adalah asas mol concept. Okay, saya tak nak pergi pada week 4 first hour face to face. Okay, sebab saya nak beri ruang awak jawab soalan dalam quizzes. Saya dah attach dalam Google Classroom. Dah dapat notification kan? Betul kelas? Dah. Jadi yang pertama saya sebab nak bagi awak rest kejap rest kejap. Saya tahu awak rest pun lepas ni jadual awak tu. Tapi nanti kan penggunaan data yang left tu semua tu kesian pula tengok. Okey, jawab isi attendance, mode tutorial. Okay, lepas tu jawab soalan quizzes juga. So saya akan tengok dua benda lah, attendance dan quizzes. Okay, dan untuk kelas seterusnya pada minggu hadapan kita akan terus habiskan pada hari Isnin tu. Hari Ahad. Okay, hari Ahad tu saya akan terus habiskan mol konsep. Kalau boleh lah sebab saya rasa yang lain tu tak banyak sangat. Nampak macam banyak lah sebab soalan redox tu sebagai kan. Cuba buat lah Lepas tu kuliah macam biasa minggu depan. Okay, any question? Tak ada, Ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan boleh kita boleh tamatkan. Jadinya tolong jawab soalan quiz tu. Kalau ada masalah boleh tanya saya. Okay kelas, thank you. Thank you, Okay, madam. madam. Thank you. Alright, okay, jawab Okay, alright, bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Alright, okay, bye. Thank you, madam.